الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. Pertama kali saya memohon syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dapat izin dan taufik pada Allah untuk menyertai dalam majlis tafaqquh fiddin di Masjid Manarul Huda Bandara ini. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita pada malam ini insya-Allah kita mari bicara masalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama kerana kita di hari ini sedang menghadapi cabaran yang besar daripada orang-orang yang tidak ingin melihat kebaikan Islam, kedamaian Islam, kewasatiyah Islam. Maka mereka melakukan beberapa perkara untuk menghalangkan dakwah Islam yang sedang berkembang, maju, diterima oleh umat manusia di seluruh dunia ini. Terutama kerana Islam itu adalah agama yang selaras dengan fitrah manusia, yang mana agama daripada Allah Subhanahu wa taala, agama yang diredai, agama yang diakui oleh Allah pencipta manusia dan yang menurunkan agama Islam kepada hamba-hambanya. Maka malam ini insya-Allah saya nak minta satu perkara, bila kerana kita cakap tentang Nabi, sakut paut dengan Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Nabi ni atau Rasul, kita pakat-pakat selawatlah atas dia. Supaya kita tak sewi adik kita ni orang bakhil. Kita faham kata bakhil ni orang tak belanja, orang kedekut, tak duit, tak belanja, tak infak, sama ada pada diri dia sendiri atau keluarga dia atau orang-orang yang berhajat daripada orang miskin atau anak-anak yatim atau orang-orang susah ditimpa oleh bala Allah Subhanahu wa taala dan ujiannya. Tapi al-bakhil juga termasuk orang yang tidak mau berselawat atas Nabi. Bila aku disebut di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, al-bakhilu man idza dzukirtu 'indahu lam yusalli alayya. Orang bakhil itu ialah bila aku disebut di sisi dia. Dia dengar orang ngajar, dengar orang ceramah, dengar orang duk sebut nama nabinya, rasulnya, maka dia senyap. Tu dia supaya tak ada kena mengena dengan dia tu. Itu kita tak sewi
dicap oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang bakhil. Nah, insya-Allah taala. Tajuk kita pada malam ini sesuai dengan bulan ni, bulan yang diagung-agung oleh umat Islam dengan macam-macam caranya. Nah, nak menunjuk kata dia kasih sayang kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita buat satu soalan tanyanya, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasihi ummah oleh ummah? Sebelum kita masuk kepada tajuk kita ni, kita nak perkenalkan ummah dulu. Dikarenakan ummah sini iaitu ummah al-ijabah. Nah, ummah ni bagi dua. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi kepada dua ummah. Satu ummatu ijabah. Yang kedua ummatu dakwah. Ummatu ijabah ni ialah orang-orang yang terima lah. Ijabah orang menyahuti. Orang yang terima, orang yang tirap kan dakwah konten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang terima beriman dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu orang beriman, orang Islam lah. Itu panggil ummatu ijabah. Ijabah makna jawab, terima, senang top. Nah, sing ti Nabi dai cuncuan dia tu. Yang keduanya ummah dakwah. Iaitu umat yang kita kena dakwah. Kita mesti sampaikan dakwah kepada dia. Iaitu orang-orang yang tidak beriman, orang petisin, orang kafir. Nah, macam-macam kafir lah. Daripada kafir musyrikun, kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir Sikh. Nah, kafir lain-lain lagi, kafir banyak kafir ni. Nah, makna orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dianggapkan dia sebagai ummah dakwah. Jadi orang yang kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tentu dari kalangan ummah ijabah, umat yang beriman, umat yang telah terima akan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejauh mana ada setengah, ada di kalangan umat ijabah ni yang tidak kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kasih pasal longgar-longgar, ada kasih pasal lajak-lajak melampaui. Nah, tu hak mana kita nak kasih pasal mana? Kasih yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita mai bincang pada malam ni. Mudah-mudahan kita juga termasuk di kalangan umat yang kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya kita nak bincang masalah kasih. Kasih ni satu fitrah. Sifat semula jadi. Yang Allah Subhanahu wa taala bubuh bekal panggil, bekal dalam jiwa, dalam diri manusia. Setiap orang ada kasih. Hati dia kasih, kena sayang. Nah, macam-macam. Anak kasih pada bapa, kasih pada mak, mak kasih pada anak, bapa kasih pada anak. Suami kasih pada isteri, isteri kasih kepada suami. Ada juga yang kita tengok sifat kasih ni bukan saja duduk pada manusia. Tuhan buh fitrah ni pada makhluk dia. Seperti kita tahu binatang, dia kasih pada anak dia. Rimau walau setara mana dia bekai pun, maka dia kasih pada anak dia. Gajah walau besar setara mana pun dia tak jinjau anak dia rimau mati. Kan dia saya kasih kepada anak. Ini fitrah. Nah, fitrah. Mata-mata liar, rimau, singa, gapo semua, anjing gapo kasih pada anak dia. Itu nak ada fitrah kasih. Tu. Bukan saja di kalangan manusia, tapi ia juga di kalangan binatang-binatang dan yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Kadang-kadang manusia dia kasih
kepada yang bukan manusia, lebih kasih kepada manusia. Di kalangan kita ada kasih pada burung. Nah, pagi-pagi bangun pagi, kita tengok burung dulu. Tu. Anak dia tak gerak. Anak dia tak suruh pergi mengaji Quran ke, suruh pergi sekolah ke, dia tak kira. Kadang-kadang muat dua bibik dia. Bibik burung. Tapi anak dia tak muat, tak belakang untuk pergi mengaji Quran ke, qiraati ke, iqra dan sebagainya. Itu tanda kata nak ayat tadi dia kasih pada burung. Nah, wi makannya, jiru sembuhnya, salin airnya, makan pula upai-upai yang ada harga, sare pula boh, sare seponga emas. Itu nak ayat kata dia kasih, dia sayang kepada binatang. Molek comel. Tapi sepasang ni lah, ada hak lajak, ada hak tengah, ada hak kena, ada hak longgar, macam-macam kasih. Alhamdulillah, Allah sendiri pun dia ada sifat kasih. Banyak dalam Quran sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu dia kasih sayang kepada hamba-hamba dia yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Innallaha yuhibbul muttaqin. Masya-Allah, orang takwa dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah kasih pada orang-orang yang adil. Banyak kita dapati Al-Quranul Karim yang menyebut tentang kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita manusia pun ada kasih pada Allah, kasih pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu nak ayat kata sifat kasih fitrah. Asal Tuhan jadi. Molek juga Tuhan jadi kasih pada manusia. Kalau tak jadi kasih selewat tabuk habis hidup manusia. Nanti pun mampu habis. Manusia pun berlawan, bergocah, gomo, bunuh, perang macam-macam. Setara tu heboh fitrah kasih dah pun masih lagi berperang-perangan, bermati-matian, bubuk sesuatu perkara yang dia rasa kata ini adalah hak dia, yang dia berhak untuk menjadi milik dia dan sebagainya. Dengan itu mari kita kasih dengan sederhana supaya kita ni jadi orang yang tidak melampaui dan tidak longgar-longgar. Dalam mukaddimah saya ni, saya sebut katanya hari ni kita dapat menyaksi dengan ikuti. Zaman ni ada belaka TV, masya-Allah. TV 24 jam, TV dalam negeri berapa gelombang, radio, masya-Allah, surat khabar, internet, macam-macam kita dapat. Hari ni satu kampung, sebuah negara, sebuah dunia ni macam satu kampung yang kecil halu je. Boleh tahu dengan semasa sekejap saja. Pilih raya di Amerika, antara Trump dengan Biden tu, kita boleh tahu dah. Sikit sebanyak boleh tahu dah. Walaupun dia tak habis lagi pilihan raya, tapi kita tahu dah. Kata duk bubuk, duk susi, dia dekat-dekat dia nak menit. Semua tu kita dapat mengetahui zaman sekarang. Maka hari ini kita dapat menyaksi satu gelombang yang besar, iaitu gelombang tunjuk perasaan. Tunjuk perasaan, peraturan di beberapa negeri, terutama negeri-negeri Islam atau negeri-negeri yang ada orang Islam, negeri bukan Islam tapi ada orang Islam. Sebabnya untuk nak nusratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nusrah makna apa? Nak bela, nak tolong Nabi. Tu. Kerana tolong Nabi ni dia rasa kata satu kewajipan. Satu nanti samkan ti macam ความรักของเขาต่อ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia kasih pada Nabi. Bila kasih dia bela. Kalau kita kasih pada anak kita balas kita masuk dia anak kita lalu dah. Tak kira anak kita salah kena, kita tak kira dah. Sebab kita kasih kepada anak kita. Dengan tidak tengok jauh, tengok mendalam kata anak kita gapo, anak kita salah ke, anak kita betul ke, anak kita buat hari dulu ke, tapi mula-mula sekali kita bela anak kita. Itu pada umumnya. Hasil pada kasih sayang. Jadi gelombang besar ni macam kita banding seperti tsunami.
mari timbul belawak cara besar-besaran. Tu. Baik di negeri-negeri Islam sendiri maupun negeri yang bukan Islam. Ini satu tanda. Nah, tandanya kerana Allah telah janji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang agung, nabi yang mulia, nabi yang dikasihi olehnya. Inna kafainakal mustahzi'in. Kami telah sanggup untuk menjaga, memelihara engkau, hai Muhammad, akan orang-orang yang duk ejek-ejek, duk nganying-nganying, duk senda-senda main, atau orang nak menghinakan engkau, hai Muhammad. Itu jaminnya Allah kan rap rong ca Allah Subhanahu wa taala buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kalau kita kira itu tak kena belagak dah. Belagak apa? Bak Tuhan tu sanggup dah. Tuhan rap rong lew, rapai pertuang tamailah. Itu satu soalan pula. Jadi jaga Tuhan terhadap Nabi Muhammad, di antaranya Allah gerakkan hati hamba-hambanya yang beriman, yang menjadi Islam, untuk mempertahankan dan membelakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara jenis kafainaka, jenis Tuhan membela Nabi dia. Tu Tuhan boleh buat belaka. Kalau tak ada kena bela daripada hamba dia pun tak apa. Allah Subhanahu wa taala biasa berjanji pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diejek, dihina dan Nabi dibuat menyakiti oleh orang-orang musyrikun Quraisy dan orang-orang Taif. Nabi nak pergi dakwah di Taif. Tapi yang Nabi terimanya gapo? Anak batu. Anak batu. Mereka punggah anak batu, lota anak batu, hingga Nabi itu berdarah tumit-tumit dia. Nabi balik ke Mekah, Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat Jibril mari. Hantar malaikat Jibril supaya beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai Nabi, kalau kamu mau aku nak bawa mari malaikat Jabal, malaikat bukit, malaikat ada cara bukit. Tuhan dia ada. Nuangan dia ada. Nuangan bukit, nuangan hujan, nuangan air, nuangan orang mati. Ada belaka. Nuangan orang turun bala ke apa? Ada nuangan siapa kiamat Tuhan. Nuangan duk carakan neraka. Khazanatuha. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dibawa heret, tutung, tarik orang-orang kafir kepada ke jahannam. Lepas tu Tuhan ayat suruh khazanatuha, penjaga dia, itu nuangan dia tu. Nuangan syurga, ada nuangan dia, malaikat dia jaga. Jadi Jibril mai ayat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, kalau kamu mau ya Rasulullah, aku nak bawa malaikat, mari bawa bukit, mari tahu dong tu. Bukit bersama mana? Tahu atas kepala orang-orang yang menetai lawa, istihza, hina, ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat Jibril tanya kita lagu mana? Kita nak lah. Kita nak pasal nak we mapuh tu apa kita gitu. We habis tu. Jangan we ada. We di bumi ni we tinggal we selesai saja supaya doa doa Nabi Nuh alaihi salam. Doa Nabi Nuh ya kasar sikit pada dengan masa dia. Pada masa dia sesuai dengan zaman dia, dengan juk Nabi Nuh. Kalau dia berdoa kata jangan we tinggal di atas bumi ni walau seorang penduduk daripada kafir pun. Itu panggil neutang, neutangของ Nabi Nuh. Tapi Nabi Muhammad tak usahlah, tak apa. Aku nanti nak tengok anak cucu dia tubik daripada perut ibu dia nanti. Buat anak mari orang yang ya'budullah wahdah.
orang yang sembah, mengabdikan diri kepada Allah hanya satu saja. Itu harapan Nabi. Tak ada harap kata Tuhan nak mari bukit, mari kata kebal ke, mari laut seperti zaman Nabi Nuh, tufan ke, tsunami ke, zaman Nabi Hud ke, Nabi Lut ke, macam-macam yang Tuhan buat kepada umat-umat dulu, kaum-kaum dulu. Tapi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman juk kena berjuang, kena kerban, kena siasalah, kena oton, kena lawan pasal itu, pasal iman. Kalau itu Nabi tak kena perang. Dan Nabi tak perlu kepada Abu Bakar, Nabi tak perlu kepada Ali, Nabi tak perlu kepada Umar dan Uthman, tak perlu. Pada Nabi seorang boleh. Adakah boleh? Boleh. Kerana Allah Maha Kuasa. Tapi juk Nabi ni ia tongkan kantamangan bab tim, bab jamaah. Nabi tak wasara nak pergi hijrah, ajak Abu Bakar. Atau susunya anak Abu Bakar kerja gapo, hamba dia kerja gapo. Tu. Isteri anak dia, anak perempuan dia kerja gapo atau. Ini panggil bab jamaah, bab tim, bab kanak kerja supaya ada juhud, ada gapo? Ada pengorbanan, ada tenaga daripada kita mencurah untuk menegakkan Islam. Kalau wasara boleh, Nabi SAW. Tapi Allah tidak mau macam itu. Allah mau pasal punya maaf, pasal ramah-ramah. Itu panggil ajaran Allah masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila begitu, ini adalah timbulnya daripada reaksi top daripada orang Islam terhadap penghinaan yang berlaku di Perancis itu. Di Perancis ni kita sama tahu dah berlakunya kerana berlaku pembunuhan kat kepala seorang guru, guru mengajar perakwasan, guru mengajar sejarah. Tapi dia bagi gambar Nabi, gambar lama dah, bukan gambar baru je buat, gambar lama dah, gambar katung, mari duk tunjuk dalam kelas. Tu balik kelas ada budak Islam seorang, budak Islam lain tu baik dia hamak dah. Tu hak seorang ni klik royak bapak dia pun royak kepada jiran dia, royak kepada orang kampung, pakak tak puas hatilah, tunjuk perasaan cara kecil dulu, lepas tu pergi royak dah, pergi phone dah kepada kerasuan sesatikan, suruh awak tubik guru ni, tapi dia senyap. Lalu ada orang terlampau dah kasih tu, pergi kat kepala dia. Na'udzubillah min zalik. Itu timbul kerana dia tak boleh tengok orang yang mengejek pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni boleh jadi dia ambil contoh masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Perang Badar ni telah ada budak baru, budak umur 14 tahun, 15 tahun begitu, lebih kurang umur dia, dua orang mari cari Abu Jahal. Mencari Abu Jahal. Tu. Jumpa dengan Abdul Rahman bin Auf. Tanya Abdul Rahman bin Auf, mana Abu Jahal? Dia tak biasa tengok. Bayar wanak di Madinah. Abu Jahal ni duduk Mekah. Mari serta dalam perang Badar kerana nak bunuh Nabi lah. Paumai dia je. Lalu timbul mari fikir di Abdul Rahman bin Auf. Budak ni nak buat gapo ni? Budak mosong baru mosong tu moyo nak buat gapo ni, dia tanya Abu Jahal ni. Lalu dia tanya Abdul Rahman bin Auf, tanya apa? Dia kata aku dengar katanya Abu Jahal ni duduk maki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, zaman dulu tak ada TV, zaman dulu tak ada radio,
Zaman dulu tak ada terosak, zaman dulu tak ada hubungi nak tulis surat melalui persni, tak ada. Tapi dia dengar. Mana orang kecek. Nah, itulah panggil apa? Cara hubungi di zaman dulu. Kecek dia masuk lingo dia kata hak ni lah pala duk maki, duk menganying kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu begitu Abdul Rahman bin Auf kata, betul lah molek Abu Jahal duk berjalan tengok. Ya punam lah. Ya ketua, dia tengok nanti sang tentera dia lah. Dia cari Nabi bela-bela, mana Nabi. Abdul Rahman bin Auf nampak. Kata dia Abu Jahal. Lalu dia bawa pedang, dua orang bawa pedang belakang. Tu. Bawa pedang, seorang tu catah kaki. Putus kaki, seorang ni catah tekak. Jadi mati situ dia. Tu. Bermati, dua orang tu nak pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Nabi tahu, katanya Abu Jahal sudah terbunuh. Tu dalam perang Badar. Nabi panggil dua orang tu, tanya, siapa dia dua orang ni hak bunuh Abu Jahal? Orang ni kata, saya bunuh. Seorang lagi pula saya kata, saya bunuh ya Rasulullah. Rasulullah nak buktikan. Mana pedangmu? Ada tu beg pedang, nampak darah lagi. Ni waktu beg pedang, nampak darah lagi. Tak apa. Nah, kamu ni boleh hadiah, ambil rapas hak dibawa oleh Abu Jahal tu, kamu berhak dua orang ni, dua-dua orang ni. Itu pembelaan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi munasabah kerana Abu Jahal ni orang paling, kalau zaman belum Abu Jahal tu Firaun lah. Firaun tu. Dan kuncu-kuncu dia, puak-puak dia tu. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Bunuh sembelih anak-anak jatuh kamu. Dan kamu tinggal anak-anak peruai kamu supaya hidup. Jangan buat gapo dia. Itu panggil. Sebab itulah Abu Jahal ni digelar kata Fir'aun hazil ummah. Fir'aun bagi umat ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mana usul asal orang yang ngejek, nganying, menyakiti, maki, hamung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah siapa dia ada darah yang panas, maka itu baik mari melampaui batas-batas yang diizinkan oleh Islam kita. Jadi di sini kita dapati bahawa yang mereka dah buat gambar katung, dia ejek, dia menganying, tidak lain mereka mengejek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah je hantar Nabi. Iaitu Allah hantar Nabi tak molek lah. Hantar Nabi hak pasal tak molek, Nabi wudu, Nabi jahat, Nabi nak tukar agama, Nabi buat pecah belah umat. Tu. Jadi naik pada Tuhan lah. Supaya juga orang duk katanya Siti Aisyah ni kufur, fasik, macam-macam. Jadi dia bukan nak Aisyah, dia naknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi ni teruk ni, ambil Aisyah orang berzinanya, supaya orang munafik duk kata hadisul ifki. Atau zaman ni orang duk tuduh Aisyah ni orang jahat. Maka bukan dia nak Aisyah, dia nak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak tuduh Nabi, tapi dia tak boleh, dia nak jaga lagi situ. Duk jaga lagi, dan Tuhan pun jaga daripada sapa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya rasa masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka itu mau yuridu mau seumur lah. Yuridu ni PM Dorek ni panggil. PM Dorek ni pacubankan, anakutukan. La ni dia akan datang. La ni dia buat dah, akan datang nak buat lagi. Itu PM Dorek. Yuridun. Mereka sentiasa mau
no kehendak liyutfi'u nurallah, untuk nak memadamkan cahaya Allah. Bila Nabi tak molek, Nabi jadi katung, nah, jadi Islam tak molek lah. Kerana Nabi bawa Islam, Nabi bawa dakwah pada Islam, tu dia naknya. Tu. Jadi dia nak memadamkan cahaya Islam, cahaya Allah. Nurullah makna Islam lah. Islam ni nur, cahaya yang memasangkan cahayanya kepada ahli bumi ni. Kerana Allah Subhanahu wa taala hatta Nabi mari untuknya supaya Allah tu dapat yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yukhrijuhum, mengeluarkan mereka, tarik mereka. Tarik heret orang nak lemah, tarik orang nak masuk neraka, tarik orang nak jatuh dalam kebinasaan, berbagai-bagai kebinasaan. Macam masyarakat jahiliah teruk, masyarakat jahiliah habis-habis teruk. Baik dari segi akidah, pegangi semua kita tahunya di keliling Kaabah, kita duk tawah lah ni tu 390 ekor berhala. Kalau ada siapa lah ni nak kita wah celah mana, 390 ekor ni bukan sikit. Ada halu, ada hak besar. Tu di celah-celah tu Nabi dia pergi semaya. Dia semaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semaya pula orang wari pasir tak dah kepala. Wari perut pedu-pedu. Uta kambing mai tak atas belakang dia. Abu Jahal ni dia niat dah. Kalau aku temu dengan Nabi ni, aku nak jinjok tekuk dia. Nak cekik tekuk dia, Nabi mati. Dia pergi suruh. Pergi pos apa Nabi duk semaya. Allah Subhanahu wa taala buat parit. Buat parit antara Nabi dengan Abu Jahal. Tak siapa nak pergi. Pun nak pergi, nampak parit. Takut parit. Tu. Lalu dia temu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia tanya, "Hai Abu Bakar, mana aina sahibukum? Mana saingmu duk mana? Aku tengok tak nampak." Padahal Nabi duk dekat dengan Abu Bakar. Itu inna kafainakal mustahzi'in tu. Allah jaga engkau hai Muhammad daripada orang-orang ejek engkau, orang menyakiti engkau. Itu nak ayat kata zaman jahiliah ni, Allah masya-Allah. Habis lah ni pesaka jahiliah dah. Mereduk kong Abu Jahal, mereduk kong Fir'aun, mari duk sang panha dalam sangkum, mari duk wiyadi rusaknya akidah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dari segi lain pula, segi politiknya, dari segi ekonominya, ekonomi riba, muamalah dengan riba jahiliah dia panggil. Segi politik pula, orang yang kuat, pemerintah Mekah tu satu negeri, satu rat samkan di segi panggil sun ruam, segi ekonomi, di segi politik, di segi ibadat agama merupakan pusat. Tu orang-orang Quraisy dulu dia ambil barang di Mekah bagi kepada negeri Syam. Ambil barang Syam bagi ke Yaman. Dia gila gitu, rihlatash syita'i was-sayf. Tu nama surah Quraisy. Menunjukkan satu bangsa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, iaitu bangsa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu zuluman, gelap, gelemak. Maka Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan mereka itu daripada kegelapan-kegelapan jahiliah yang pekat, supaya menuju kepada ilan nur, pada cahaya Islam. Alhamdulillahillazi ja'alana nuran
min dinil Islam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan wi Islam pada kita sebagai cahaya untuk kita suluh hidup kita sampai kepada kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu nak kata perancangan orang-orang yang benci kepada agama Islam, mereka tidak tidurlah. Seolah tak tidak tidur, duk fikir hari-hari nak buat guano. Nak buat Islam ni apa habis. Nak buat Islam tak ada atas dunia ni. Nak buat umat Islam ni perang, bunuhnya, matinya. Nah, itu cara dia. Maka tidak syak, kena dah. Hak Tuhan duk ayat dalam Quran tu telah terbukti panggil. Prakutkan dalam sangkum dalam log ni katanya ini perancangan daripada orang-orang yang tidak suka kepada Islam, benci kepada Islam. Tidak berhenti lah, tidak berhenti. Siapa kiamat dah buat ni. Tu. Kemudian kita mari pula tengok, tanya siapa dia Muhammad? Siapa dia Nabi Muhammad? Allahu Akbar. Masya Allah, masih banyak lagi di kalangan umat Islam kita tu yang tak kenal Nabi Muhammad. Setengah orang tu kena ahli bitai pilihnya, nak pubon, apa ni, hak jing pratu gol banyak-banyak, hak tu hak dia kena molek. Tu. Siapa baju dia pun boh ramai-ramai nak pubon, tak gitu. Tu. Ini nak ayat kata Nabi kita ni tak ada suncian mana udah sesungguh orang tu tak kenal Nabi. Kita pun nak ayat Nabi bin gapo ada orang tak tahu lagi. Kenal kata Muhammad gitu ya. Nabi Muhammadnya tu bin gapo tak tahu. Ada bila kita hati pak kita ni balik dianya pakai dua, nama dua saja. Nama dan bin saja. Orang Arab masya-Allah dia nama bapak dia, lepas tu nama tok dia. Jadi boleh tahu tok. Kita ada tok tak tahu. Tapi anak-anak kita tak tahu dah. Tok dia nama gapo tak tahu. Kalau dah pak dia tahulah. Kalau tak tahu pak teruk dah lah. Anak tak cukup dah tu, tak tahu pak nama pak. Tu. Jadi kita ni dua saja. Dua pun nama dia peling-peling gitu panggil. Satu perkara yang patut kita fikir juga. Kalau nama Muhammad jadi Mat, Abdullah adalah Yusuf Soh. Jadi waktu. Kalau Fatimah Mah, Syamsiyah Yah. Jadi tukar Jariyah, Syamsiyah. Itu jadi tukar habis. Fadilah, Jamilah. Jadi lah belakang. Panggil dua ekor ya. Dua huruf ya panggil. Tu. Jadi panggil ni satu adat, satu huruf panggil le di tempat kita. Tapi tak apa molek mana. Tak ada kuamai. Berah. Masya-Allah. Ya. Kita berhenti dulu lah insya-Allah taala. Nanti kita sambung pula sikit lagi insya-Allah taala. Allahu Akbar, Allahu Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب العالمين والصلاة القائمة هاتي محمد رسول الله Alhamdulillah, kita sambung pula pengajian kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenal Nabi secara sekaligus, kita hendaklah tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi terakhir, penyudah bagi segala nabi, sekian nabi. Tak ada dah nabi, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudah itu. Tapi ada juga manusia ni dakwah kata dia jadi nabi. Dan negeri kita ingat 2-3 tahun dulu ada kok mana kok Pangah apa kata silap. Ada kata dia dakwah jadi nabi. La haula wala quwwata illa billah. Itu maknanya dia sendiri tak faham nabi, siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia dakwah. Di Malaysia pun ada juga, negeri jiran kita. Na'udzubillah min zalik. Nabi kita diutus kepada seluruh umat manusia untuk beberapa tujuan. Di antaranya Nabi itu tujuan dia Tuhan suruh membaca ayat-ayat Quran kepada umat dia. Quran itu jadi laksud, samkan bagi cara hidup manusia. Laksud ni kita patut ambil beratlah. Sekolah-sekolah agama yang duk tinggal Quran. Pak Quran ni telah menjadi laksud yang berjaya. Nabi membina, mengajar, mendidik umat dia di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat yang berkaki ayam setengah-setengahnya, tak ada selipar. Dia pegang unta, pegang kambing di kaki-kaki bukit tu, di lembah-lembah bukit tu. Tapi bila dia terima didikan Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi pemimpin. Abu Bakar jadi khalifah pertama, masya-Allah. Umar khalifah yang kedua. Khalifah ni mana orang yang ambil tempat ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mana khalifah, pengganti Nabi.
dalam pengurusan ummah, baik sakut paut dengan keagamaan maupun sakut paut dengan keduniaan. Dia kena rapi cop mengkap Nabi rapi cop pra ummah campin to punam. Tak mai mi punam ko ummah ko cak yu mai dai. Sebab tu pentingnya pemimpin. Dalam Islam ni ada khalifah. Lepas tu nama dia lagi iaitu apa dia panggil amir. Amirul Mukminin. Ada satu nama lagi Imamul Mukminin. Imam punya panggil. Makna pemimpin lah. Punam orang duk berihan catkan masalah ummah supaya ummah ni duk dalam crop agama. Kalau dunia pun guna widuk dalam crop agama. Dunia boleh bukan Islam lagi dunia. Tapi widuk dalam hukum hakam yang sakut paut dengan apa yang kita buat dalam masalah dunia. Itu ayat katanya Nabi SAW dibangkit, diutus supaya baca, ngajar Quran. Lepas tu tak cukup dengan Quran saja, as-sunnah. Kita ni kena ma'al Quran dan juga ma'as sunnah. Dua-dua. Ni saka Nabi. Nabi oyak dah. Masa dia nak mati, oyak dah. Taraktu fikum amraini ma tamassaktum bihima lan tadillu bihima abada. Aku nak tinggal padamu ni dua perkara ni, aku nak mati ni. Kalau kamu pegang sungguh-sungguh dengan dua ni, nescaya tidak akan sesat sama sekali, iaitu kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah itu Quran, atau sunnahku. Tu Nabi jamin. Nabi Rabrom pratap terah dia beroleh. Lepas tu baru Nabi mati, tinggal tu. Tak ada tinggal duit. Nabi tak ada duit. Kalau ada duit pun tak nak bagi kepada umat dia. Lani wapara umat dia Islam. Umat dia 1,800 juta dah. Naik nekak dah. Sikit lagi duk di radap neng. Lamdap tineng. Dalam 30 tahun lagi dijangka panggil. Dijangka kata umat Islam aku dia ubah naik kepada nombor 1 lebih pada orang Kristian lagi. Kita berdoa insya-Allah taala. Ini kerana apa? Kerana janji Tuhan janji. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutuskan rasulnya dengan benar, dengan dengan huda petunjuk dan dengan agama benar supaya dia mengatasi, menuju tinggi duk atas agama semuanya. Meskipun orang-orang musyrikun tak kena. Tak ada pihak kena nak Islam naik tu. Sebab tu nak catah macam-macam awak nak catah tu. Tu. Tapi wallahu mutimmu nurihi. Tuhan tu menyempurnakan cahaya dia. Kau buat, kau banyak. Supaya paku. Kau paku, kau kukuh. Kalau tak paku, tak kukuh. Paku, kau kukuh. Kau paku banyak, kau kukuh. Papai kita tu. Sebab tu kita tak sah. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Syarat sah. In kuntum mu'minin. Jangan kamu wasal lemah. Jangan kamu merasa duka cita. Kamu adalah orang yang mulia, tertinggi. Sungsung. Tapi syaratnya in kuntum mu'minin. Jika kamu beriman. Lah ni kita Islam ya kita lah ni. Kita radap Islam. Kita kena menekak di radap mukmin beriman. Tuhan janji apa? Tuhan janji orang mukmin. Tuhan janji orang mukmin. Tu. Ke janji orang Islam. Sebab apa boleh ada orang tanya. Katanya walan yaj'alallah walan yaj'alallahu apa? Tuhan tidak jadikan
orang-orang kafir alal mu'minina sabila wa lan yaj'alallahu al-kafirina alal mu'minina sabila. Tidak sama sekali Tuhan nak jadi orang kafir tu lebih tinggi atas orang mukmin. Lah ni apa orang kafir lebih tinggi pada orang mukmin? Orang bukan Islam lebih kayanya, lebih kuatnya di setiap segi. Orang Islam ni rendah, dihina, diperintah, dibuat hamba, dibuat anak tiri dan sebagainya. Sebab kita duk radap muslimin, tak ada radap mukminin. Tu kita kena faham situ. Nah, itu panggil hikmah. Klip-lap hak Tuhan royak dalam Quran. Kita duk rasa kata, mana Tuhan tak tolong ni orang Islam ni. Dia jadi hina, duk mati, duk hijrah, duk upaya. Nah, pergi pun orang Islam, negeri Islam lah duk pergi. Kerana Islam tak ada email, tak ada email lagi. Islam ni agama yang ada radap. Radap satu radap Islam. Islam ni lepas tu radap email, radap yang keluar. Radap create ke al-muhsinin. Ihsan, al-Islam, al-iman, al-ihsan. Al-ihsan ni radap sungsung tinggi. Nah, insya-Allah kita kena bina diri kita, bina masyarakat kita, bina keluarga kita di radap iman, lepas tu kun pai radap ihsan insya-Allah taala. Itu Allah Taala sebut banyak dalam Quran bahawa Tuhan tu atas nabi supaya baca ayat-ayatnya dan mentazkiyah, mentarbiyah. Kena didik sekolah, jangan ngajar saja. Bukan wi kuamru yang dia tong obrom kat cloud panggil apa anak-anak sekolah, anak-anak murid, pelajar-pelajar supaya dia tu berakhlak baik, bersih daripada syirik, khurafat, bid'ah, jahiliyah dan sebagainya. Yang keduanya untuk mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Tuhan atas nabi tu tujuan nak jangan duduk dalam gelap. Duduk dalam cahaya Islam semua. Nampak jalan betul, jalan benar. Seterusnya iaitu untuk menambah sempurnakan akhlak yang mulia, yang luhur. Innama bu'istu liutammima makarima, atau satu riwayat lagi salihah, satu riwayat lagi husna al-akhlak. Aku khasanya dibangkit, diutuh untuk nak baiki, nak menambah, bukan baiki dak, nak menambah sempurnakan, nak sempurna akhlak-akhlak yang mulia panggil. Ciri tamti dingam. Waktu ada dah akhlak. Orang Arab dulu ada, orang jahiliyah dulu pun ada. Walaupun dia jahiliyah tapi akhlak dia ada, hak cuma molek-molek. Di antaranya dia borah. Nah, tu. Begitu kita tengok bawa orang Arab mari, kita pergi rumah dia sembelih kambing. Ya, kita sore dua orang sembelih kambing sekor untuk alai-talai dia. Tu. Kata sifat bawah dia ada. Saka dia hak Tuhan wi kepada dia iaitu sifat yang baik, akhlak yang molek. Nabi mari nak tambah, nak comel lagi. Akhlak baik ni bukan saja pada orang Islam. Orang bukan Islam pun ada akhlak. Amanah ada, masya-Allah. Temu duit harta kepada tuan dia klik pun ada, belada-belada. Orang Islam hak khianat belana-lana ada. Kerana akhlak ni jadi fitrah juga, satu fitrah yang Tuhan bubuh dalam jiwa diri manusia. Itu di antara istimfadanya. Mari kita siapa tajuk kita, iaitu sebab apa boleh umat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasihi oleh umat, iaitu satunya kerana kerana umat Islam wajib beriman. Maka setiap mukmin pasti kasih pada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ia kasih pada Allah. Walazina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang beriman dia sangat kasih kepada Allah. Itu orang mukmin. Kalau muslim tak tahu. Walazina aslamu jadi kedua ashaddu hubban lillah. Ni orang mukmin. Bila orang mukmin ni
dia kena ada satu sifat, iaitu sangat kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu yang keduanya, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai kesempurnaan iman. Iman tu ya ada hak sempurna, hak tak sempurna, hak longgar, hak apa ni, hak kuat, hak pasang, hak surut. Tu image punya kata kerana al-imanu yazidu wa yanqus. Bermula iman tu menambah dan mengurangkan. Boleh dikurang, boleh ditambah. Tu. Jadi di antara untuk nak sempurnakan iman, nak tambah iman, iaitu kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang lain. Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Demi sesungguhnya diriku berada di tangannya, tidak beriman oleh seorang kamu. Kata zahir hadis ni tak beriman lah. Tak ada iman lah. Particip iman. Nafikan iman. Allah. Tapi ulama yaksiya juga kepada bapak kita ni, yang share kepada dia sendiri, kan takut dia tak kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tu mari kata maksud atau tidak beriman ni mana tidak sempurna iman. Tidak lam yaktamil imanu ahadikum, tidak jadi sempurna iman oleh seorang kamu sehingga aku ni sangat dikasih. Ahabba ni sangat dikasih. Lebih dikasih pada dia daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia. Allahu akbar, masya-Allah. Ni sepayah-payah. Sepayah-payah wicarak Nabi, kasih pada Nabi lebih daripada ayah lagi. Cari mana ni, nak buat lagu mana? Nabi kita kasih pada Nabi lebih pada ayah kita, pak kita, mak kita. Kasih pada Nabi lebih pada anak kita. Kasih pada Nabi lebih pada harta kita. Kasih pada Nabi lebih pada diri kita. Umar mari jumpa ada Nabi, atau aku kasih padamu ya Rasulullah lebih pada ayahku, anakku, dan lebih pada semua manusia. Tapi dia tak sebut diri dia. Nabi kata kata lebih daripada diri aku juga, masuk diri kata dalam kasih pada Nabi lebih daripada yang lainnya. Nabi ajar Umar situ. Kadang-kadang kita ni manusia, dia kasih kepada diri dia lebih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu itu. Ini saya rasa payah, susah sekali nak kita tu jadi Nabi lebih kasih kepada yang lain. Hak Tuhan tak kira lah, Allah tu. Allah tu nombor satu dah. Ni hak Nabi. Nombor dua Nabi. Lepas ada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kena kasih lebih pada yang lain. Jadi kerjaan Nabi pun banyak. Kerjaan kita pun banyak. Kerjaan anak kita banyak, ayah kita banyak. Kadang-kadang dicara pada ayah, kasih pada ayah lebih pada Nabi banyak. Anak, kasih pada anak lebih pada Nabi banyak. Cuba kita mari tuan mari ulai tengok, buat kaji ya tengok. Peramban di kita setara mana hadis ni. Hadis sahih, hadis dalam mukhtasar Imam Muslim. Lepas tu sebab apa boleh umat kasih pada Nabi? Kerana Nabi royak katanya, bila kasih pada Nabi lebih pada yang lain tu, akan dapat mengecapkan kemanisan iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dekat-dekat dengan hadis atas juga. Tapi hal ni ditambah halawatul iman, kemanisan iman, kelazatan iman. Jadi kita faham sini kata iman ada hak lazat, hak sedap.
hak manis, ada ime hak masih, ada ime hak tawar, ada ime hak masing, tak kata. Sebab Nabi ayat kata halawatul iman. Ada rasa manis bila kita tu berime yang mari pada kita tu kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Taala lebih pada yang lain. Kasih pada Allah dan Nabi lebih pada yang lain. Itu tanda kata orang tu ada dalam hati dia tu halawatul iman. Rucat iman dia ada. Manisnya masya-Allah, lazatnya. Buat ibadat pun lazat. Itu sunnah Nabi pun lazat, sedap tu sunnah Nabi ni. Masa kena, hati jelah tu. Masa kena je bila turut sunnah Nabi. Tu. Kerana apa? Kerana hati dia tu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hak ni hak penting juga, iaitu kerana kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh memasuki syurga dan akan bersamanya dalam syurga. Allahu akbar, Allahu akbar, masya-Allah. Ya, ada cerita ni. Cerita panak-panaknya, iaitu seorang mari sahabat Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Dia mari tanya Nabi, mata as-sa'ah? Bila nak kiamat? Allah, dia tak tahu juga. Ayat Quran ayat dah, yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah. Mereka itu tanya engkau, hai Muhammad, bilanya nak berlaku kiamat? Saat-saat ni kiamat, masa kiamat lah. Kata olehmu yang mengetahuinya, ilmunya iaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak tahu. Bila dia tanya gitu, mata sa'ah, Nabi tak jawab lah. Nabi kata, ma'adadta, kamu nak sedia gapo tu? Dia tanya kiamat awak gapo tu? Semaya ke dak, puasa ke dak, zikir ke dak, istighfar ke dak, wa amal soleh ke dak, sedekah ke dak? Nabi tanya, kata, ma'adadta, gapo kamu duk buat? Duk teriam sabi yang arai bang. Apa isu as-sa'ah? Untuk menuju kepada kiamat. Dia kata, lah, tak ada sedia gapo ya tau. Tu. Makna bukan kata dia tak semaya, tak puasa dak. Mana hak Nabi nak, dia faham kata Nabi nak hak molek-molek tu. Hak molek-molek tu. Kalau hak kopeh-kopeh tu, dia tak royak lah. Tu. Supaya apa? Bila tu lah. Bila Nabi Tuhan winapok dalam syurga, kasut dia ada bunyi serah ada berjalan. Bahawa Nabi sudah Isra' Mi'raj, mari tanya Bilal, panggil Bilal, gapo Bilal mu dak buat gapo kata? Boleh aku duk dengar bunyi perjalanan kasutmu tu. Bila kata aku tak ada buat gapo. Nabi kata mu duk harap-harap gapo kata? Harap kata bila ambil semaya tu sudah aku semaya 2 rakaat tu ya. Tu. Dua ayat tu Nabi pun aku. Nabi duk dia. Nabi terimalah. Ini panggil sunnah takririyah. Sunnah mengaku. Bukan benda bid'ah baru. Dah bukan apa ni bila ya buat bid'ah dah. Benda Nabi aku lepas tu Nabi royak dah. Kata bila pi ambil semaya molek comel-comel, lepas tu jadi semaya 2 rakaat, maka dia tu diampun dosa, akad darjat dan sebagainya. Nabi royak dah, bukan benda baru. Benda Nabi buat dah, ada contoh dah. Supaya umat semaya tarawih berjemaah itulah. Umar kata ni'mat hazihi al-bid'ah. Nikmat ke apa? Al-bid'ah hazihi. Sebaik-baik bid'ah ni dia. Kita faham kata bid'ah hasanah. Kerana Umar tu kata ni'mat ke apa? Al-bid'ah hazihi. Hak ni dia ada dah, asal dia ada dah. Tunggu dia ada dah. Tu. Gapo cenduk dia ada dah. Cuma dia tak ada pergi Nabi, dia tak ada uak sok muda. Kerana Nabi takut
takut Tuhan tu perdu atas hamba dia, atas umat dia, berat pula. Tu ni masalahnya. Jadi nak ayat kata hak ni dia tanya orang lelaki, gapo mu duk sedia? Aku tak sedia gapo. Cuma aku adanya hubbullah wa rasulih. Tu bekalnya dia. Aku kasih pada Allah dan Rasulnya. Lepas tu Nabi kata hak ni. Nabi kata mana? Wa anta ma'a man ahbabta, dan engkau akan bersama-sama dengan orang yang engkau kasih. Itu Nabi lah. Bukan sama Tuhan, sama Nabi lah. Mana duduk ada syurga bersama Nabi. Bila begitu anak kata, oh aku tak biasa dengar perkataan ini. Tidak ada suatu perkataan sudah Nabi yang lebih seronok kepada aku, lebih suka pada aku. Pakak sukalah sahabat-sahabat bila Nabi atau orang kasih pada Nabi ni boleh bersama-samanya dalam syurga. Kalau sahabat orang tanya Nabi, bila Nabi dia jawab terkasih pada Allah dan Rasulnya, Nabi jawab kata bersama Nabi dalam syurga, maka kita juga berhak. Bukan sahabat saja, bukan orang tanya saja, kita orang-orang Islam yang kasih pada Nabi dengan sungguh-sungguh kasih, maka kita berhak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah taala. Nah, wa anta ma'a man ahbabta wa antum ma'a man ahbabtum. Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu kasih insya-Allah taala. Nah, kita mengakhirinya pada malam ini insya-Allah. Kita nak ayat kata bagaimana sahabat-sahabat dulu dia kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satunya nak ayat Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, orang tanya dia, bagaimana kamu kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanya kaifiyah, tanya cara, witikan rak Nabi bin yang hebat. Allah, Masya Allah. Molek ni. Soalan molek yang tanya. Maka jawab Ali kata, demi Allah, aku Nabi tu kana ahabbu ilaina, dia tu adalah lebih kasih kepada aku daripada harta-hartaku, anak-anakku, bapa-bapakku, ibu-ibuku. Tu. Aulad ni masuk anak lelaki, anak perempuan, masuk cucu kata, masuk laki kata. Abah, pok-pok ni masuk nenek tok kita. Ummahat masuk juga mak kita, mama kita, dan juga tok-tok kita yang perempuan. Lepas tu wa minal ma'il barid ala zama, daripada air sejuk ketika dagu. Tu jadi pelik dah. Lebih kasih kena pada air sejuk. Kerana orang bila dahaga waktu panas tu, terutama di negeri Arab ni, negeri kemarau, pada pasir, hidup dalam selalu panas, hujan jari-jari, kadang-kadang tak ada zaman dulu hujan. Zaman lain tak apa, berubah dah udara. Ayat kata itulah cara kasih kepada Nabi yang dijawab oleh Ali bin Abi Talib. Yang keduanya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, dia kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ni hartaku ya, ni hartaku Ami, dia kata. Duk dapat kamu ni. Ambillah kamu nak hak mana, nak tinggal hak mana, mutaksir mana, ambillah. Apa yang kamu ambil, aku lebih suka daripada kamu tak ambil. Allahu akbar, masya-Allah. Kalau Nabi ambil tu, ya kena mana suka. Kalau Nabi tak ambil tu tak kenalah. Tak kena. Wasa pusing, wasa tak kena. Tu. Lepas tu dia kata, kalaulah engkau tu ambil lauk mari tak dapat kami ni, atau kamu mari betul lauk pada kami ni, untuk diharungi, ambil lauk, lepas tu suruh mengarung. Tu la khadnahu, nasya kami nak harum, nak mengarung dalam lauk. Tak takut pada lemah, tak takut pada apa ni dipaguk oleh binatang-binatang laut yang bengih-bengih atau yang apa, yang baikan-baikan. Lepas tu kami tidak ada seorang pun yang
tidak akan bersamanya. Nak haram berlaku. Semua kita ni 100 orang nak turun laut. 10 orang nak turun laut. Tak ada orang suka wala seorang pun tak se turun dalam laut. Ini orang mukmin lagu tu. Kalau munafik ni, Allah, orang munafik. Pergi Uhud ni, pergi 1000 orang Nabi pergi tentera dia. Bersiapa menjalan 300, buat dia pakat kelik. Takut. Nah, kerana dia kata Nabi itu pada awalnya tak setubik nak duduk Madinah. Tu macam-macam alasan lah. Ini adalah orang mukmin. Insya-Allah taala. Yang satu lagi iaitu kita nak ayat di sini katanya orang yang kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sumamah bin Asal. Ni orang kafir asal dia. Orang kafir. Lepas tu dia masuk Islam. Bahawa dia kafir tu dia jadi tebusan, kena igak. Kena igak, lepas tu duduk tamak dalam Masjid Nabi. Tamak Masjid Nabi, namun Nabi duduk ziarah-ziarah, dia masuk Islam. Masuk Islam tu dia kata dia dulu dia benci pada Nabi sallallahu. Tapi lah ni Nabi jadi orang yang paling kasih pada dia sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali saya nak ayat satu lagi dalam perang Badar, ada seorang nama Sawad Ghaziyah. Nabi bagi masuk bagi, tentera dia masuk bagi. Beri betul Nabi pergi tukar, pergi batai panah. Betul bagi. Sawad ni dia hollow perut dia lubik-tubik pada bagi. Tak betul lah. Nabi kata perut dia. Nabi betul lah membetulkan bagi. Lalu dia marahlah. Dia tak suka lah. Tak suka tu ada alasan dia. Lepas tu dia kata, "Waris aku nak balas Nabi." Nak ambil kayu nak buat supaya Nabi buat ke dia tu. Nabi pun buka perut dia. Nabi kata, pukul perut aku. Buat Nabi royak gitu, dia pun mai kucuk perut Nabi. Mai kucuk perut Nabi. Dia kata, "Bapa buat gitu?" Itu aku nak akhir hayatku, hidupku ni nak boleh tepuh dengan Nabi. Tu kulit aku nak pelaga dengan kulit Nabi, tepuh kulit Nabi. Masya-Allah. Nabi suka dan Nabi doa kebaikan pada dia. Itu orang kasih pada Nabi. Banyak cita-cita orang kasih, sahabat-sahabat kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita walaupun kita jauh pada Nabi, insya-Allah kita kasih peseng kita tu menghayati sunnah dia, menyebarkan sunnah dia, membelakan diri dia daripada ejek-ejek dan penghinaan daripada musuh-musuh Islam. Insya-Allah taala itulah tugas kita sebagai umatnya, ummatu ijabah yang kita kasih sayang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, serta kita meningkatkan kasihnya kepada dia insya-Allah taala. Pada itu saja pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah terima amalan baik kita sebagai satu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi diri kita kepadanya Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirul ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.